been here, right? Smara dances. Saya sampai ada baju. Dah ada seat tak? Ada. Dah ada. Where's the participants? This one. Oh, this one. Oh. Minus. Yang akan naik untuk terima. Itu dia punya rules. Ada 3 meja kan? Kita 3 meja tu untuk Aksa dan Kisah Cipta. Oh, Cipta. Cipta sini je? Eh? Kita punya yang lain. Oh, yang tu tak benar? 5 bukan tak benar. Ini dia punya 3. Oh, hanya seorang je akan naik. Oh, bukan semua. Hanya seorang akan naik. Semua dah allocate untuk penerima di sini. Oh, see. So these are the nine people lah. 12 kan? 2 lagi? Itu belum lagi akan dekat sini lagi. Oh. Okay. Harap-harap dapat 10,000 lah. Bukan kita dapat. Siapa yang dapat 10,000? No. Siapa-siapa yang Kau akan dapat. Yelah. Mana dia ada team di side kan? Kau tak dapat naik pentas lah. Dapat tengok. Orang yang naik pentas duduk sini. Bukan duduk sana yang naik pentas ke? 25 tapi tengok KSU okey lah. Tak apalah. Kita pun seru lagi. Bukan dah allocated meja ke? 25 dia tukar 25 pula. Oh. Hello. Just got here? Yeah, we just got here. How are you doing? Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nice. So you'll get the 10,000. Hopefully. InsyaAllah. You the mentor for Death Hack as well, right? Yes, You sign up for that as well. Did you join? Yeah. Another 3 more days. Yeah, you got 3 more days. Did submission on 10th, right? Oh, yeah. Yeah. So here, this table, that table? Oh, these few tables ah. That table also. 55 also. Yep. Okay, I'm over the other side. All the best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Para hadirin sekalian, sukacita dimohon kerjasama yang berhormat Menteri-Menteri yang berbahagia Tan Sri, yang berbahagia Datuk Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Kerjasama juga dimohon untuk menukar bot telefon bimbit kepada booth senyap kerana majlis akan bermula sebentar lagi. Terima kasih. Why is it here? Okay, it is
sekarang kan ada event DX. Oh, Yang kan 3 orang datang je. Hadirin sekalian, nyanyian lagu kebangsaan, lagu negaraku. Yang berhormat Ahli Jemaah Menteri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zulkifli bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Mohamed, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Ketua-Ketua Perkhidmatan. Yang berbahagia Datuk Haji Rozi bin Masaad, Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai-pegawai kanan kerajaan, rakan-rakan media serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Majlis mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, serta para hadirin ke Majlis Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam AIDSA tahun 2023. Sesungguhnya kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri menjadikan majlis pada malam ini lebih bermakna kepada seluruh warga perkhidmatan awam. Yang amat berhormat Datuk Seri serta hadirin sekalian, sejarah tercipta dalam keramat, inovasi dirintis, martabat diangkat. Bersama kita memohon rahmat, semoga majlis mendapat berkat.
Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, dengan hormatnya dipersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Salahuddin bin Haji Ghazali, Imam Besar Masjid Putrajaya untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Badi'us sama. Dari Mampu Sarawak dengan persembahan sambil kita menjamu selera. Dipersilakan. Persilakan. Sektor awam, Aisyah. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tumpuan untuk montaj ini. Malaysia perlu pantas menghadapi letakkan transformasi digital global. Inovasi dan bakat digital perlu diperkasa, khususnya kecerdasan buatan AI meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang berkembang. Urusan seharian harus dipermudahkan, sama ada bayar bil, bayar cukai atau memperbarui pasport dan lesen. Untuk memperkasa usaha ini, kerajaan akan menumbuh Gaptek Malaysia dengan meningkatkan keupayaan kerajaan untuk menerjui usaha meningkat kualiti data awam, inovasi awam dan perkhidmatan awam.
melaksanakan transformasi. Tuan-tuan dan puan sekalian, inisiatif yang diambil Saudari pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Ahli Jemaah Menteri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Ketua-Ketua Setiausaha dan Ketua-Ketua Perkhidmatan, Ketua-Ketua Jabatan, Wakil-Wakil Agensi Kerajaan Negeri, Badan Berkanun, pihak berkuasa tempatan, institusi pengajian tinggi, rakan-rakan media serta peserta-peserta inovasi yang diraihkan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam Majlis Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam atau AIKSA tahun 2023 pada malam ini. Terlebih dahulu, saya and problem solving through technology advancement, menyediakan platform kepada masyarakat untuk mereka cipta penyelesaian berasaskan pembangunan aplikasi mudah alih dan pemanfaatan data terbuka serta menggalakkan kerjasama melalui pendekatan quadruple helix yang melibatkan kerajaan, industri, ahli akademik dan rakyat serta menggalakkan inovasi dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam. Baiklah, kita akan bermula dengan kategori pelajar sekolah menengah. Di tempat yang ketiga, pemenang tempat ketiga dengan nama projeknya Carian dan Pendaftaran Kemasukan ke Kolej dan Universiti. Tepukan untuk kumpulan The Adaman Team of KVSA. Seterusnya, pemenang tempat kedua bagi kategori pelajar sekolah menengah. Tepukan untuk kumpulan Next Level dengan nama projeknya eHealth. Dan pemenang tempat pertama, pelajar sekolah menengah dengan nama projeknya Segi Bot. Tepukan untuk Segi Team. Dari kategori pelajar sekolah menengah, kita beralih ke pelajar Institut Pengajian Tinggi. Di tempat yang ketiga dengan nama projeknya Intelihia. Tepukan untuk kumpulan Intelihia. Berada di kedudukan tempat yang kedua dengan nama projeknya My Kebun, kumpulan Perahu Kertas. Dan pemenang tempat pertama untuk kategori pelajar Institut Pengajian Tinggi dengan tajuk ataupun nama projeknya My Undang. Tepukan untuk Satu Future. Seterusnya untuk orang awam dan juga industri. Tempat ketiga, pemenangnya dengan nama projek Pro Skill.
nama kumpulan Pro Skill. Tempat yang kedua, nama projeknya menarik, Mama Cat, Kode Explorer. Dan pemenang tempat yang pertama untuk kategori orang awam dan juga industri. Nama projek sama, nama kumpulan pun sama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, urut.com. Nampak pemenang ni yang paling banyak dapat tepukan ni. Balas seterusnya untuk sektor awam di tempat yang ketiga dengan nama projek Next Caller. Nama kumpulan Next Caller. Di tempat kedua, tepukan untuk kumpulan Tiros dengan World Alert. Dan pemenang tempat yang pertama sektor awam dengan nama projeknya Rizky for You, Brainstormer dari UITM. Baiklah, kesemua para pemenang dijemput untuk sesi bergambar bersama Yang Berbahagia Tan Sri KSN, dipersilakan. Baiklah, pada ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Dr. Sri Zahid, Perdana Menteri, Sri Zuki Ali, KSN, Zuki, KPPA, Ozi, KP Mampu, Menteri-Menteri ramai. Luar biasa semangat dan sokongan kepada pejabat awam. Saya tak pernah tengok hampir seluruh jemaah menteri, Timbalan Menteri hadir untuk memberikan sokongan. Alhamdulillah. Saya belum tahu sama jemaah menteri lebih banyak pengaruh atau pejabat awam lebih banyak pengaruh. Tapi alhamdulillah satu petanda yang baik dari dengan kerjasama yang sangat perlu untuk mengangkat martabat negara ini melalui satu sinergi jalan kerja di antara pimpinan politik, terutama yang diangkat sebagai menteri dan timbalan menteri dengan pejabat awam. Sudah siang lalu pendirian saya tentang pejabat awam, dan satu hal yang saya nak tekankan selain daripada melalu-lalukan majlis ini ialah kekuatan keupayaan kita melaksanakan agenda perubahan dalam negara madani, makanan ataupun bidang cyber security ataupun ketenteraan, kepolisian, soal sempadan, tenaga,
saya jumpa Perdana Menteri Netherlands. Kita bincang tentang permasalahan tempatan banjir. Mungkin di antara negara yang paling berpengalaman dari seluruh menangani permasalahan banjir, baik pulih dan bangunkan blok yang mengganti kelas-kelas sekolah daring itu dalam masa kurang 3 bulan, 3 hari sebelum 3 bulan. Ini saya salutkan kepada JKR dan Kementerian Pendidikan. Berkelikah soal bahasa, soal agama, soal kaum, tapi pendidikan ini harus tumbuh dalam bidang apa yang disebut democratization of access to quality education. Jadi kita balik kepada pangkalnya. Dalam sistem pendidikan, kita bicara soal pendidikan bermutu, berkualiti. Jadi itu asas. Dan guru diminta, sehingga Kementerian Pendidikan untuk fokus mulai Januari tahun depan ini semata-mata dalam usaha meningkat mutu pendidikan di negara kita. Dan kalau ia memerlukan reform, maka lakukanlah perubahan. Kalau dia memerlukan ajakan, lakukan ajakan. Kalau dia perlukan apa-apa perubahan yang mendesak, mesti ada tekad politik dari kami dan pelaksana penjawab awam untuk membuat perubahan. Kalau tidak, kita tidak akan dapat bersaing dengan negara lain. Dalam beberapa bidang kita agak ketinggalan. Saya sebut yang lalu, beberapa dalam majlis yang lalu. Kalau kita lihat umpamanya BCG, Boston Consulting Group Report, Malaysia, kalau tengok graf pertumbuhan membanggakan 80-an, 90-an. Kemudian 20 tahun ada kemajuan, ada pertumbuhan, ada pelaburan, tetapi dia mendatar ketimbang perkembangan di Vietnam, di Indonesia. Walaupun nilai ambang mereka itu lebih rendah, tetapi dia melonjak naik. Kita di tahap yang agak relatif tinggi, tetapi mendatar. Selama berapa lama? 20 tahun. Dan dia gunakan kaedah disebut SEDA, Sustainable Economic Development Assessment. Sustainable Economic Development Assessment yang akan menyeluruh kesihatan, pendidikan, keselesaan hidup, prasarana, dan semua bidang ini diukur dari satu kaedah yang sama bagi semua negara. Maka kita lihat Vietnam, Thailand, Indonesia, semuanya meninggalkan kita. Kita semua bertanggung jawab untuk merubah dari keadaan mendatar ini supaya ada lonjakan. Saya syukur alhamdulillah sama rekan-rekan dan untuk menunjukkan kesetiaan kepada rekan-rekan mampu malam ini minta saya pakai baju Barisan Nasional. Warna boleh banyak, boleh pilih. Warna biru muda pun ada. Tapi saya kena cek ketua pengarah mampu. Dan mananya wow sih, wow. Jalinan kerjasama ini dengan parti-parti utama sekarang setelah terombang ambing mereka beberapa bulan, sekarang nampaknya alhamdulillah politik negara ini stabil. Dan kita punya amanah untuk merencana, meletakkan dasar jelas, dan kita tumpu ke arah mengangkat martabat ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan negara. Dan kita punya sekurang-kurangnya 4 tahun sebelum pilihan raya akan datang. Jadi sudah-sudari
bantulah dan mari kita kerja sebagai satu pasukan untuk bawa perubahan ini. Beberapa agenda telah kita sediakan dan saya harap sebagai permulaan itu yang saya jaminan diberikan selain daripada peralasan gaji yang telah saya umumkan baru-baru ini. Kerana saya akui jasa kita selama ada kajian peralasan gaji setiap 10 tahun. Bila nak mencecah masuk ke tahun ke-12. Sebelum ini tidak ada satu kajian menyeluruh, tetapi sekarang saya dah umumkan kita akan lakukan. Oleh kerana ini akan mengambil masa dalam melibatkan semua jabatan. Oleh sebab itulah saya umumkan dalam khas sementara dilaksanakan peralasan gaji RM2,000 untuk semua pejabat awam dan RM1,000 untuk kita akan berikan beberapa garis panduan supaya terikat dengan upaya kerajaan supaya sebelum akhir tahun depan kita boleh umumkan skim gaji yang baru untuk pejabat awam. Ketujuan untuk gimmick pelancaran Majlis Anugerah AIBSA tahun 2023. 3, 2, 1. Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam atau AIBSA dihidupkan bagi penjerap agensi yang memberi sumbangan signifikan kepada penyampaian perkhidmatan awam melalui inovasi. Program AIBSA ini dibagikan kepada 3 kategori iaitu Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam AIBSA, Anugerah Inovasi Sektor Awam AIBSA dan Anugerah DNA Inovasi Sektor Awam ADISA. Kategori AIBSA merupakan anugerah tertinggi dalam program AIBSA dan penerima utama kategori AIBSA dipilih dalam kalangan 4 penerima terbaik kategori AIBSA. Bagi kategori AIBSA dan ADISA, terdapat 4 track di bawahnya iaitu keselamatan dan pentadbiran, infrastruktur, ekonomi serta sosial. Sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh untuk Majlis Anugerah AIBSA tahun 2023. Yang amat berhormat, Perdana Menteri serta tetamu kenamaan dijemput untuk ke tengah pentas bagi sesi penyampaian anugerah ADISA, AIBSA dan AIBSA. Baiklah, penerima kedua terbaik bagi Anugerah ADISA 2023 jatuh kepada Polis Diraja Malaysia dengan nama projeknya Sistem Pusat Maklumat Data Raya PDRM dan Integrasi Hub Geospatial Intelligence LED Policing. Pembagian Timbalan Ketua Polis Negara mewakili PDRM. Sayup. Seterusnya, penerima terbaik bagi Anugerah ADISA 2023 ialah Tentera Udara Diraja Malaysia, Kementerian Pertahanan Malaysia bagi trek Anugerah Trek Keselamatan dan Pentadbiran dengan nama projeknya Revolution Advanced Innovation Network Brain. Seterusnya dijemputkan semua pemenang untuk sesi bergambar bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Persilakan. Baik, sekali lagi
Bagi tahniah kepada semua pemenang bagi anugerah Atisa 2023. Majlis diteruskan dengan acara berikutnya, iaitu Anugerah Ainsa 2023. Penerima kedua terbaik bagi trek Anugerah Trek Keselamatan dan Pentadbiran ialah Polis Diraja Malaysia dengan nama projek Semak Bio. Dipersilakan. Dan penerima terbaik bagi Anugerah Ainsa 2023 Trek Keselamatan dan Pentadbiran ialah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan nama projek Audio Frequency Intercept System AFIS. Dipersilakan. Kita beralih pula ke trek Anugerah Trek Infrastruktur. Penerima terbaik ialah Agensi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan nama projek Penang Smart Parking. Kita beralih ke trek Anugerah Trek Ekonomi. Penerima kedua terbaik ialah Majlis Perbandaran Kulim dengan nama projek Permit Pembinaan Ekspres E10. Dan penerima terbaik bagi trek Anugerah Trek Ekonomi ialah Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dengan nama projek PBTP Inovasi Gerbang E-Pembayaran berpusat sektor awam. Beralih pula ke trek Anugerah Trek Sosial. Penerima kedua terbaik adalah Institut Kesihatan Negara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan nama projek COFI Aplikasi Prasaringan COVID-19 atas talian melalui bunyi batuk dan kecergasan buatan AI. Dan penerima terbaik bagi trek Anugerah Trek Sosial jatuh kepada Agensi Lembaga Tabung Haji dengan nama projek Tijari. Baiklah, kini masa yang kita nanti-nantikan untuk Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam AIPSA 2023. Walaupun Kementerian Pertahanan tampak mendahului, ia belum tentu menang. Walaupun kementerian-kementerian lain, jabatan-jabatan lain menang banyak, dia bukan soal permulaan tetapi pengakhiran. Baiklah,
dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya umumkan Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam AIPSA 2023 jatuh kepada Datuk Haji Mak saya, kalau tak menang tak apa okay. Saya takut Datuk nak umum ni. Sekali lagi ya, tenang. Baiklah, kali ini kita tepuk kuat-kuat untuk last pada malam ini. Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam AIPSA 2023 jatuh kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Audio Frequency Intercept System. Untuk maklumat bagi penerima utama AIPSA ini merupakan hasil inovasi ahli kumpulan Alostar Troopers daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah. Jadi dijemput semua ahli kumpulan untuk naik ke pentas bagi penyampaian Anugerah AIPSA 2023. Hadir sama adalah Ketua Siasat Kementerian Datuk Emrul Azman. Baik, seterusnya kita menjemput YB Menteri mana? YB Menteri. Nak komen? YB, tanya YB. Yang pemenang kat belakang silakan tampil. Dipersilakan untuk tetamu-tetamu yang atau pemenang-pemenang di bahagian belakang untuk bersama dengan Yang Maha Perdana Menteri. Biasalah bila dah menang ni yang belakang dilupa. Ada pemenang kat belakang tu. Saya tak sangka orang Kedah hebat-hebat bagus daripada ni. Jabatan Bomba dan Penyelamat Alostar. Baik, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PICC tepukan untuk AIPSA 2023. Hadir sejagat ribuan terima kasih kepada Yang Maha Perdana Menteri dan juga tamu-tamu kehormat.